Assalamualaikum. Hai semua. Agar-agar santan berlumut gula Melaka. Nama diberi untuk menu dessert yang akan Umi kongsikan hari ini. Rasanya tersangatlah sedap. Memang ngam lemak-lemak manisnya tu. Sesuailah dihidang sejuk-sejuk sempena Raya Aidilfitri yang lagi sehari dua je ni. Nak buatnya pun tersangat mudah dan cepat siap. Buat kudapan lepas balik solat raya ni, boleh licin seloyang ni ha. Nampak je simple tapi rasa dia luar biasa. Sedap ya amat. Jom ke dapur, Umi nak share tips penting bagi hasilkan efek lumut yang menjadi elok dan lembut je rasa agar-agar kita. Bahan utama yang diperlukan santan. Umi guna santan kotak kara yang 200 ml ni. Masukkan dalam mangkuk, tambah 1,5 cawan air. Lagi setengah cawan tu bilas kotak santan tadi, dapatkan lagi setengah cawan. Sebab sayang kan sisa santan dalam kotak tu. Kemudian masukkan sebiji telur grade A atau B. Tambah 1 sudu kecil garam bagi naik rasa lemak-lemak masin. Umi masukkan 1 sudu kecil esen vanila bagi hilangkan bau hanyir telur dan wangikan bau agar-agar. Gaul bagi sebati ke semua bahan-bahan yang telah dicampurkan. Kemudian tapis. Tujuan Umi tapis ni nak bagi halang tali pusat telur tu bercampur dengan bahan-bahan lain. Boleh nampak tu kan? Lendir putih itulah tali pusat telur yang menyebabkan bau hanyir pada menu kita. Jadi kalau boleh kita keluarkan. Kemudian masukkan 240 gram gula Melaka, campak 2 helai daun pandan bagi naik bau wangi semerbak pada agar-agar. Umi add on 2 sudu besar gula merah nak bagi gelap sikit warna agar-agar. Selain tu bila campur gula Melaka dan gula merah ni, rasanya lebih sedap berbanding kita guna gula Melaka semata. Tambah 3 cawan air biasa. Buka api sederhana besar, gaul sebati dan biarkan gula larut sepenuhnya. Okey, yang ini serbuk agar-agar. Cari yang color clear ni. Beratnya 10 gram. Masukkan ke semua 10 gram serbuk agar-agar tu dalam air gula Melaka. Yang ini Umi dah tersilap. Sepatutnya masukkan serbuk agar-agar sebelum air gula tu panas untuk elak agar-agar jadi berketul gitu. Gula dah nampak larut sepenuhnya tu. Tapis adunan bagi elak benda asing seperti batu atau macam ni ketulan-ketulan serbuk agar-agar tadi tu. Kita kena tapis dahulu ya. Dah siap tapis air gula Melaka ni, masukkan semula dalam kuali tadi. Kemudian terus tuangkan adunan santan yang dah dibancuh awal-awal tu. Auto warna bertukar menjadi macam Nescafe gitu kan. Gaul bagi sebati santan dan gula Melaka dan biarkan hingga adunan ni mendidih. Sesekali boleh gaul manja. Bila adunan dah mula nak mendidih gitu, jangan kerap digaul ya. Cukup lalukan spatula 2 ke 3 kali perlahan macam tu. Bila dah semakin mendidih, waktu ni jangan digaul. Biarkan je adunan agar-agar tu mendidih. Time ni boleh nampak proses kejadian lumutnya tu. Nampak kan santan tu dah mula berketul-ketul besar gitu. Adunan agar-agar pun dah bertukar warna. Yang bahagian atas adunan santan berketul-ketul itulah yang nampak seakan-akan macam lumut. Gaulkan 2 ke 3 kali. Gaul perlahan je. Biarkan sekejap adunan agar-agar ni mendidih. Bagi efek lumutnya tu nampak cantik, bertali dan berketul-ketul kecil gitu. Ni kira dah menjadi elok lah agar-agar lumutnya. Adunan pun dah mendidih sempurna. Tutup api. Kemudian sediakan loyang 7x7x3 inci. Sebelum tu basahkan loyang supaya mudah nanti nak keluarkan agar-agar dari loyang lepas mengeras. Perlahan-lahan masukkan adunan ke dalam loyang tersebut. Hati-hati ya, panas. Letak spatula macam tu supaya adunannya tak terpercik dan turun perlahan je. Jika ada buih-buih halus tu, hilangkan dahulu supaya permukaan puding kita licin dan cantik. Kemudian sejukkan dalam chiller selama lebih kurang 4 ke 5 jam bagi agar-agar tu betul-betul mengeras dan set. Adunan ni masih panas lagi, jadi bagi suam-suam dahulu baru masukkan dalam chiller ya. Setelah hampir 5 jam, bolehlah keluarkan. Sisipkan bahagian tepi-tepinya tu
bagi mudah dan tak melekat bila nak keluarkan agar-agar nanti. Alas papan kek atau dulang kecil di permukaan loyang, kemudian terlongkopkan bagi bahagian santan berlumutnya tu duduk di bahagian atas dan air gula Melaka tu di bahagian bawah. Potong agar-agar ni ikutlah cita rasa masing-masing. Umi potong guna pisau pemotong khas untuk potong lengkung atau agar-agar. Cantik molek je kejadiannya kan? Belah atas tu berlumut pun nampak jelas ketulan-ketulan santannya. Selamat mencuba. Sekian saja resipi untuk kali ini. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik dari Umi. Jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka dan tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.